نعوذ الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نعوذ الشيطان بسم الله نعوذ الشيطان بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الذين قال يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم بكم العسر والصلاة والسلام على نبيه الكريم رحمة للعالمين الذي قال إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن تبعه ونصره وwalah. Yang dimuliakan Tuan Imam, Nazir dan Jayatul Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan Islam, diberikan kekuatan kepada kita untuk hadir ke rumah Allah menunaikan solat fardu dan seterusnya, dan ruang yang ada ini insya-Allah sama-sama kita mengikuti kuliah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang banyak atas kekuatan, tenaga, kesihatan yang kita berikan selayaknya dalam kita menuntut ilmu insya-Allah. Hari ini kita berada pada tanggal 23 Syawal. Justru kita masih ada lagi dalam 6 hari untuk kita melakukan ibadah yang disunatkan pada bulan Syawal. Antaranya yang selalu disebut oleh guru-guru kita berkaitan puasa 6. Seperti mana hadis sahih yang disebutkan dalam Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shama ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyami dahri. Barang sesiapa yang puasa pada bulan Ramadan sebulan, kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa selama setahun pahalanya. Ulama kita sebut ini yang dikatakan ganjaran berkali ganda, 10 kali ganda. Asyru bi amsalihha, di mana puasa sebulan itu kalau dihitung sekali ganda, maksudnya kita berpuasa selama 10 bulan. Kemudian 6 hari kemudiannya 10 kali ganda, maksudnya 60 hari ataupun 2 bulan. 10 bulan campur 2 bulan, maka jadilah setahun. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelebihan ini kepada kita dalam keadaan kita terpaksa juga berperang dengan rumah-rumah terbuka yang sangat banyak, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, pada pagi ini saya nak membawa satu hadis yang pendek yang di dalamnya kandungannya memberikan adab dan akhlak kepada kita selaku muslim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW Anas bin Malik. Hadis ini menyebutkan yassiru wala tu'assiru. Mudah sahaja, yassiru, permudahkanlah, wala tu'assiru, dan jangan menyusahkan.
Hadis ini tuan-tuan, kalau kita lihat dalam riwayat Al-Bukhari sebagai contohnya, ada matan yang di hujungnya yang disebutkan wasakinu wala tunaffiru. Berilah ketenangan dan jangan buat orang lari. Maksudnya kabarkan kegembiraan. Jangan buat orang lari daripada kita, terutamanya dalam medan dakwah. Tapi fokus perbincangan pada pagi ini tentang teks pemudahkanlah dan jangan menyusahkannya. Kedua-dua kalimah ini dia adalah penegasan ataupun taukid terhadap kalimah sebelumnya. Disebutkan wala tu'asiru, didahulukan dengan yassiru. Jangan kamu menyusahkan, didahului padanya hendaklah kamu permudahkan. Maksudnya taukid kepada kalimah supaya kita ini memudahkan urusan orang ini perlu dilakukan seiring dengan tidak menyukarkan orang lain. Dalam medan dakwah sebagai contohnya, permudahkanlah urusan dakwah orang lain kalau kita tidak mampu. Jangan kita pula oleh kerana tidak mampu, kita menyusahkan orang lain untuk melakukan kerja dakwah. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat, hadis ini juga jelas menunjukkan Islam itu agama mudah. Justru umat Islam diseru untuk memudahkan urusan diri dalam ibadat, dalam muamalat dan seumpamanya. Pada masa yang sama, jangan menyusahkan diri sendiri. Dan juga hendaklah kita memudahkan urusan orang lain dan juga jangan menyusahkan orang lain. Dan kepada diri kita, janganlah terlalu memberatkan diri dalam melakukan ibadah. Sebagai contohnya, perkara-perkara yang kita tidak mampu. Sebagai contoh, ada satu hadis sahih yang pernah kita baca di masjid kita ini. Hadis yang menyebutkan tentang, menceritakan tentang 3 orang yang sahabat-sahabat Nabi ini, satu hari mereka pergi berjumpa dengan berjumpa ke rumah isteri-isteri Nabi, bertanya tentang ibadat Nabi SAW. Lalu apabila diberitahu ibadat Nabi begini-begini, maka mereka berkata, Allah, sikitnya ibadat Rasulullah berbanding dengan Nabi SAW ni tidak melakukan, maksudnya maksum, tidak melakukan kejahatan, maksiat dan seumpamanya berbanding dengan kita. Lalu satu orang sahabat ni, dia sebut, dia niat, dia ni nak solat. Dia sebut dia nak solat malam selama-lamanya. Setiap malam dia nak bangun solat tanpa tidur. Seorang lagi kata, aku ni nak berpuasa selama-lamanya. Puasa wajib, puasa sunat. Nak puasa. Dan yang ketiganya kata, kalau begitu, aku tak nak kahwin. Nak buat ibadat saja. Tak nak kahwin langsung. Lalu ketika itu Nabi SAW pun datang dan Nabi kata, adakah kamu yang kata demikian, tak nak solat selamanya, nak puasa selamanya, tak nak kahwin? Lalu mereka kata, ya, kami berkata begitu. Lalu Nabi SAW menyebutkan, aku ini, Rasulullah SAW ini, aku ini walaupun adalah pesuruh Allah SWT, tapi aku juga aku ini solat dan aku juga ada rehatnya. Aku ini puasa, aku juga berbuka, dan aku ini juga berkahwin dengan perempuan. Lalu Nabi SAW menyebutkan, man raghiba sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka dengan sunnah aku, mereka bukan daripada kalanganku. Maksudnya hadis ini nak ceritanya, Islam ni agama mudah, bukan memberatkan. Di sana ada ibadat wajib, ada ibadat sunat, yang semuanya mudah, yang semuanya boleh dilakukan oleh manusia. Sebab itu dalam hadis lain, hadis sahih, Nabi SAW sebut, inna dinu yusrun.
Walan yushadda ad-dinu illa ghalabah. Agama ini mudah. Islam ini mudah. Dan kamu jangan memberatkan agama ini. Kalau kamu memberatkan, kamu akan tewas. Kalau kita nak berazam, nak qiyamul lail, setiap malam dengan tanpa tidur sebagai contohnya, kamu akan tewas. Kamu nak berpuasa selama-lamanya, ibadat sunat dan seumpamanya, kamu akan tewas. Kalau kamu tidak mahu berkahwin juga, kamu akan tewas. Maksudnya di sini, Islam itu memudahkan. Ada ibadat wajib, ada ibadat sunat dan seumpamanya, dan tidak menyusahkan untuk kita melakukan. Kemudian tuan-tuan, hadis ini juga nak tunjuk kepada kita bagaimana dalam syariat Islam ini dia ada benar-benar rukhsah. Rukhsah ini maksudnya keringanan. Maksudnya kelonggaran yang diberi oleh Islam kepada kita. Dia ada 3 istilah yang selalu digunakan oleh ulama. Satu, taisir, memudahkan, seperti mana hadis yang disebutkan tadi. Yang kedua, rukhsah, kelonggaran. Yang ketiga, tahfif ataupun keringanan. Dalam Islam ni, nanti insya-Allah kita akan huraikan, ada ibadat-ibadat yang di sana, mungkin di sana telah ditentukan, kemudian ada keringanan apabila ada sesuatu perkara yang lain yang menghalang kita melakukan yang demikian. Ada yang memudahkan, ada yang melonggarkan. Kemudian tuan-tuan, kalau kita lihat dalam darurat sebagai contohnya, ada keringanan. Dalam musafir sebagai contohnya, ada keringanan. Tujuannya adalah untuk memudahkan, bukan membebankan. Sebab naluri manusia ini dia memang nak mudah. Dia nak lakukan sesuatu ini dengan gembira. Maka di sana Islam ada panduannya dalam bentuk ini. Kemudian dalam hadis ini juga Islam nak ajar bahawa dalam kehidupan kita ini kita kena bersederhana. Yang dipanggil wasatiyah. Bersederhana. Jangan terlalu melampau. Kerana melampau itu akan menewaskan kita. Jangan terlalu ekstrim dalam beragama sebagai contohnya. Di sana ada kesederhanaan wasatiyah yang perlu kita lakukan. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini yang menceritakan Islam itu mudah dan bukan untuk menyusahkan. Hadis ini juga menjadi asas dalam kaedah induk qawaid fikih. Saya ingat dulu di masjid kita ni ada pengajian tentang qawaid fikih. Qawaid fikih ataupun kaedah-kaedah fiqh. Kaedah fiqh ini ada banyak. Ada yang 5 yang dipanggil kuliah yang besar. Antaranya al-umur bimaqasiduha. Sesuatu perkara itu mengikut apa yang diniatkan. Satu, kalau kita buat sesuatu tu dia ikut apa yang diniatkan. Kalau niatnya itu untuk niatnya jahat dalam perkara baik ataupun matlamat menghalalkan cara, itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nampak baik tapi niatnya tak baik. Al-umur bimaqasiduha, satu. Yang kedua, ada kaedah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Darurat itu perlu dihilangkan. Kalau ada darurat, kita perlu hilangkan dengan beberapa perkara lain. Sebab itu ada hadis sebut, la darara wala dirat. Jangan kamu melakukan darurat, melakukan benda-benda yang boleh menimbulkan tidak baik kepada diri kamu, wala dirat, ataupun memudaratkan orang lain. 2. Yang ketiga, al-yakin la yazulu bisyak. Yakin ini, yakin dia tidak boleh dihilangkan dengan syak. Contohnya dalam ibadat kita banyaklah. Kalau kita sebagai contohnya ada wuduk, dah ada wuduk, tiba-tiba kita was. Kita was-was. Ada wuduk ataupun tidak, dia kembali kepada al-aslu baqa. Dia kembali kepada asal. Asalnya tadi ada wuduk tak? Maka kita akan ada wuduk. Tapi kalau duk syak, aku ni ada wuduk ataupun tidak ada wuduk lagi. Sedangkan sebelum tu tidak ada wuduk. Maka dia kembali kepada asal, iaitu wuduk itu tidak ada.
Ha. Kemudian ada satu lagi kaedah yang keempatnya, al-addatu muhakkamah. Adat itu dia boleh menjadi hukum. Perkara-perkara uruf yang dilakukan oleh masyarakat, oleh komuniti, yang adat itu tidak bertentangan dengan Islam. Tidak ada larangan dalam hadis dan Al-Quran. Maka adat itu boleh jadi hukum, adat itu boleh diamalkan. Contohnya, kita dalam pengajian tentang mahar sebagai contohnya, mahar perempuan, mas kahwin. Kita ada belajar, mahar ni terbahagi kepada dua, mahar musamma yang ditetapkan oleh wali, ataupun mahar misil, ataupun mahar misli, iaitu mahar adik ikut mahar kakaknya sebelum ni. Mahar ni bebas. Jadi dalam masyarakat kita ni, dia ada mahar, dia ada hantaran. Mahar itu yang wajib, hantaran itu yang sunat. Jadi masyarakat kita melakukan uruf, melakukan ibadat dengan adanya mas kahwin, adanya mahar, adanya hantaran, benda itu boleh dijadikan hukum. Maksudnya boleh, hukum ni ada yang harus, ada yang haram, ada yang wajib. Maka dalam kes mahar ini, satu benda yang harus dilakukan. Maksudnya tidak salah menetapkan. Malahan mahar dalam Islam ni, bapa boleh menetapkan sebarang mahar. Tapi yang lebih baiknya tentu mahar yang wasatiyah, mahar yang sederhana. Kemudian begitu juga, kalau kita jual beli sebagai contohnya, adat kita ini jual beli ni dalam fiqh Syafi'i dia sebut kena ada ijab dan qabul bil lafzi. Maksudnya kita beli, kita jual, kita kena kata aku jual. Kemudian aku kata dia punya qabul, aku beli. Tapi dalam adat semasa biasanya dia dipanggil mu'attah. Maksudnya hulur menghulur. Dia ni hulur barang, kita pun hulur duit. Jadi mu'attah itu, menghulurkan itu sudah pun dianggap sebagai akad dalam jual beli. Sebab apa? Sebab dia adalah adat yang dilakukan dalam masyarakat. Dan adat itu tidak bertentangan. Adat berpakaian. Asas Islam mesti menutup aurat. Menutup aurat. Tapi nak pakai menutup aurat itu macam mana? Itu pulanglah kepada kita. Contohnya adat di Malaysia ini biasanya baju Melayu sebagai contoh. Kalau di China, di tanah Arab mungkin adatnya berbeza. Asasnya adalah menutup aurat. Itu perlu diraikan, adat. Macam orang Melayu lah. Orang Melayu ni masuk rumah adatnya dipanggil ikramud duyuf. Ikram menghormati tetamu sebagai contohnya. Kita kalau di Malaysia ni pergi rumah orang Melayu ni, biasanya nak masuk rumah tanggalkan kasut. Itu adat kita. Tapi kalau di tempat luar, mungkin boleh masuk sekali dengan kasut. Justru memuliakan tetamu di sini, di Malaysia, kena buka kasut. Itu adat yang perlu diraikan. Dalam hukum muamalat sebagai contohnya. Ada adat di Malaysia ni main kutu. Tuan-tuan faham kan main kutu? Maksudnya kutu ni konsep asasnya adalah wadi'ah, iaitu dia menyimpan duit. Ada 10 orang sebagai contohnya, setiap bulan sambil kumpul duit bagi kepada seorang. Bulan yang kedua kumpul lagi bagi kepada orang kedua. Tapi dia wadi'ah dan juga amanah lah. Yang pertama wadi'ah tu sama-sama simpan. Yang kedua amanah tu dia dapat bulan pertama, bulan kedua dia kena bagi pula kepada orang lain lah. Itu main kutu. Main kutu ni dalam adatnya adalah harus, tidak menjadi masalah. Itu adat kita. Cuma dari segi undang-undang di Malaysia ni, kalau dari segi undang-undang memang salah lah. Dipanggil pengumpulan wang haram. Tapi di Malaysia ni saya ingat tak pernah lagi orang yang didakwa kerana main kutu. Walaupun ada akta kutu. Tuan-tuan boleh Google. Ada akta kutu, tapi akta kutu tu kepada orang-orang yang mengumpulkan dana secara haram lah. Di Malaysia ni main kutu setakat sebulan RM100, RM200 tu tidak menjadi masalah. Jadi ini antara benda yang disebutkan adat muhakamah. Hari ini banyak di kalangan kita ni buat majlis rumah terbuka tak? Majlis rumah terbuka ni, benda memberi makan kepada orang ni adalah satu benda yang baik. Diajar sunat dalam Islam. Jadi bila kita pergi makan tu, kita masuk rumah terbuka ni, adatnya bila dipanggil rumah terbuka tu, kita boleh makan apa-apa saja tanpa keizinan. Jadi kita fahamlah, itu adalah adat. Maksudnya pergi rumah terbuka, makanlah apa benda pun. Sebab apa? Sebabnya adalah harus, tanpa perlu
meminta izin daripada tuan rumah. Makan. Sebab apa? Adatnya begitu. Adat dalam rumah, rumah terbuka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebutnya tuan-tuan, pada pagi ini ada satu kaedah. Tadi kaedah yang 4 kan? Ada satu kaedah. Yang kaedah ini dalilnya berdasarkan kepada hadis tadi antaranya. Dasarnya hadis tadi. Iaitu satu kaedah yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taisir. Masyaqqah kesulitan. Dia akan membawa kepada taisir, akan membawa kepada kemudahan. Maksudnya dalam Islam ni ada kita akan bertemu dengan beberapa perkara yang menyebabkan ibadat itu akan menjadi sulit. Contohnya kita pergi musafir. Sulit. Tapi kesulitan itu Islam mendatangkan hukum dengan kemudahan. Iaitu sebagai contohnya kita boleh buka puasa. Kita boleh jamak solat. Kita boleh qasar solat. Kita boleh tinggal solat Jumaat. Ini adalah syariat. Di mana Islam itu bila ada timbulnya kesulitan, maka dia akan membawa kepada keringanan yang ada pada Islam. Dalilnya tuan-tuan banyak. Antaranya ayat yang saya bacakan pada awal tadi, Allah SWT berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah nak dengan kamu ni benda-benda yang mudah. Wala yuridu bikumul usra. Dan dia tidak akan memberikan sesuatu tanggungjawab kepada kamu ini benda-benda yang menyusahkan. Tidak ada. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah ini tidak akan memberatkan kita sesuatu ini, melainkan Allah meluaskannya. Ini antara dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Islam itu mudah. Dalam satu ayat Al-Quran lagi sebut, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنَ الْخَرَجِ. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan ke atas kamu dalam urusan agama ini kharaj, iaitu benda-benda yang masyaqqah, benda-benda yang berat. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, bu'istu bihanifiyati samhah. Aku ini diutuskan dengan agama yang suci lagi memudahkan. Maksudnya Islam itu mudah. Dan dalam hadis yang sebutkan pada awal tadi, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, innama bu'istum mubasyirin. Muyassirin. Aku ini diutuskan muyassir, untuk memudahkan. Walam tub'isu mu'assirun. Adapun mu'assirin. Dan aku ini tidak diutuskan untuk menyusahkan. Maksudnya syariat Islam ni tuan-tuan muslimin muslimat pada hakikatnya adalah mudah. Mudah sahaja. Dia tidak menyusahkan. Ini antara dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita Islam itu mudah. Dan ini juga kalau kita lihat dalam hukum Islam ini, syariat Islam ni sebenarnya dia nak memelihara kepada kemaslahatan kita, hamba Allah ini. Kalau kita lihat sebagai contohnya, banyak hukum-hukum yang di sana dibuat untuk memudahkan kita. Sebagai contohnya, kita ini kalau boleh ada syariat wasiat. Wasiat. Sebab apa? Wasiat itu dibuat untuk memudahkan apabila kita meninggal dunia nanti. Sebab tu hari ini ada ada syarikat-syarikat, malahan ada agensi kerajaan pun macam Amanah Raya sebagai contohnya, yang menggesa kita melakukan wasiat, melakukan hibah dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab nak jaga kemaslahatan bila kita mati, bila kita meninggal dunia. Sebagai contohnya, kita ada anak angkat. Anak angkat dari segi faraid dia tak dapat. Jadi mungkin di sana boleh menggunakan kaedah hibah sebagai contohnya, dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian dalam ada benda-benda yang asasnya kita ini dibenarkan oleh syarak. Dengan sebab apa? Dengan sebab Islam ni nak jaga maslahah. Contohnya dalam kita nak kahwin, ada syariat dipanggil khitbah. Khitbah ni maksudnya nak bertunang. Sebelum nak tunang ni, Islam ni mengharuskan kita nazar. Nazar tu kita boleh tengok perempuan. Tengok sekadar yang diizinkan oleh syarak lah. Itu disyariatkan. Kita boleh tengok perempuan kalau kita nak bertunang, nak kahwin tu. Begitu juga doktor sebagai contohnya. Dia nak merawat kepada ajnabi.
yang bukan mahramnya. Maksudnya dia tak boleh sentuh. Tapi dalam kes-kes perubatan, dia boleh sentuh setakat mana yang diizinkan oleh syarak. Ini semuanya ada yang dipanggil Islam itu memudahkan. Dan tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bincang di sini, bincang tentang masyaqqah ini ataupun kesulitan ini, dia ada beberapa jenis. Imam Syatibi sebut, dia secara umumnya terbagi kepada dua jenis. Satu, masyaqqah kesulitan yang adiyah. Kesulitan yang biasa. Sebagai contohnya, kesulitan yang biasa ni macam mana? Sebarang taklifi yang disyariatkan kepada kita. Sebarang ibadat yang disyariatkan kepada kita. Puasa, solat, zakat. Memang dari segi ini dipanggil kesulitan, tapi kesulitan itu kesulitan yang biasa. Sebagai contohnya, antara kesulitan yang biasa juga, kita kena bekerja. Bekerja sebab apa? Sebab nak cari duit, nak hidup. Ini semua adalah biasa. Kita nak ambil wuduk, kita nak mandi dalam keadaan sejuk, nak ambil wuduk sejuk, nak mandi sejuk sebagai contohnya. Tapi syariat wuduk, syariat mandi itu adalah syariat yang masyaqqah. Tapi masyaqqahnya adalah masyaqqah yang biasa, kesulitan yang biasa. Cuaca panas, kita diwajibkan berpuasa. Wajibkan berpuasa itu, panas itu adalah kesulitan yang biasa. Jadi kesulitan yang biasa ini, dia tidak ada sebarang keringanan. Tidak diwajibkan keringanan. Jangan pula oleh kerana bila kita belajar tentang Islam ini memudahkan, sehari semalam 5 waktu sebagai contohnya, kita jadikan 3 waktu saja. Tak boleh. Sebab apa? Syariat puasa, solat itu 5 waktu itu adalah benda yang adiyah, yang biasa, yang tidak menyusahkan. Dan dia ini tidak ada sebarang keringanan dalam kes-kes begini. Satu. Yang keduanya, masyaqqah yang dipanggil ghairi adiyah, yang bukan luar biasa, yang terbahagi kepada 3. Satu dipanggil masyaqqah azimah ataupun kesulitan yang besar. Kesulitan besar ni sebagai contohnya, kalau kita buat ni, dia akan menimbulkan sengsara kepada kita. Yang kita ni tak boleh tanggung benda itu. Dan kadang-kadang boleh menimbulkan mudarat pula. Ini dipanggil masyaqqah kesulitan yang besar, yang melampaui batasan-batasan kebiasaan. Sebagai contohnya, masyaqqah kesulitan takut. Kita takut nak, sebagai contohnya, kita dipaksa, dihunus pedang untuk dibunuh. Kalau kita tak mengaku kita ni bukan Islam, ketika itu harus kita mengaku kita bukan Islam untuk menjaga iman dan untuk menjaga diri. Dipanggil hibdu nafsi, menjaga dan memelihara diri daripada kematian. Takut benda begitu. Begitu juga dalam perkara-perkara yang berhubung tentang penjagaan diri untuk masalah agama. Kalau kita tak makan, sebagai contohnya benda haram ni, kita akan mati. Kita akan mati. Maka ketika itu harus kita makan. Tapi dengan syarat-syaratnya lah. Antaranya tak makan sampai kenyang, antaranya tak kalau dah ada makanan lain tak boleh ambil makanan haram itu, sebagai contohnya. Ini antara dipanggil masyaqqah azimah ataupun kesulitan yang besar. Yang keduanya, kesulitan yang khafifah. Kesulitan yang kecil. Yang kesulitan yang kecil ini seperti mana adiyah juga tidaklah ambil kira. Sebagai contohnya, kesulitan kita apa dia? Tangan kita ni rasa kebas. Ini kesulitan nak buat ibadat. Sulit. Nak ambil wuduk pun sulit. Tapi ini masyaqqah yang khafifah, yang ringan. Yang tidak ada sebarang keringanan kepada kita. Contohnya, oleh kerana kita kebas, sejuk. Tangan ni nak ambil wuduk kurang tak boleh. Jadi kita tak nak ambil wuduk, tak boleh. Itu masyaqqah yang ringan. Kebas kaki, sakit, pening kepala, sebagai contohnya. Ini semuanya la asar. Tidak ada kesan dalam keringanan. Kemudian di sana ada yang ketiga dipanggil kesulitan yang tengah-tengah. Mutawasid, yang tengah-tengah. Itu lihatlah kepada kadar kesulitan. Andai kata kesulitan itu boleh menyebabkan kita ini bertambah sakit.
Sebagai contohnya, kita puasa bulan Ramadan, wajib. Tiba-tiba kita sakit. Dan doktor pun kata, kalau kamu puasa ni kamu akan sakit. Maka ketika itu harus kita meninggalkan puasa dengan kaedah-kaedah lain. Sebagai contohnya, kalau kita boleh ganti kemudiannya, kita ganti. Kalau tak boleh ganti, tak boleh puasa langsung, kena bayar fidyah. Ini ada dalam Islam. Begitu juga kalau kita sakit. Nak ambil air tak boleh. Nak kena air tak boleh. Luka sebagai contohnya. Ada kemudahan tayamum. Ini semuanya dipanggil apa? Kesulitan yang ada di sana, kemudahan yang Allah SWT berikan. Cumanya bila kita sebut tentang keringanan, apa sebab dalam Islam ini diberi keringanan? Ulama sebut ada banyak sebab. Salah satu sebabnya yang kita sebutkan tadi iaitu safar. Iaitu kita bermusafir. Bila musafir ini solat jamak pun boleh, solat khasar pun boleh. Kemudian boleh kita tidak berpuasa. Tapi di Malaysia ni kalau musafir ni, kalau puasa ni lebih baik berpuasa. Sebab apa? Dia tidak menjadi masalah pun musafir di Malaysia ni. Cumanya kalau nak khasar, kalau nak jamak, dari segi fiqh lebih baik kita melakukan jamak dan khasar daripada melakukan yang tamam. Itu kaedah je. Begitu juga boleh meninggalkan solat Jumaat. Tapi asas musafir di Malaysia ni, masjid ni banyak. Dalam perjalanan kita ni boleh singgah di mana-mana masjid, boleh dilakukan. Itu yang pertama, safar. Yang kedua, sebab keringanan ini kerana marat ataupun kerana sakit. Itu macam-macam lah macam tadi. Sakit tak boleh kena air. Luka dan seumpamanya tak boleh kena air. Ada tayamum. Kemudian sakit tu juga kalau kita ni tak boleh berdiri. Dia solat ni dia mesti qiyam. Tapi kalau tak boleh qiyam, dia boleh qu'ud. Dia boleh duduk. Dia boleh duduk. Kemudian kalau tak boleh duduk, boleh mengiring. Dada menghadap kiblat, di sebelah kanan mengiring boleh. Sampailah ke tahap kalau tak mampu langsung boleh lakukan solat itu sebagai contohnya dengan isyarat mata. Itu semuanya ada dalam Islam. Ini maksudnya dipanggil kerana kita sakit. Begitu juga kalau orang yang tua, dia sakit. Tak boleh dah puasa ni. Maka dia boleh meninggalkan puasa. Tapi kena bayar fidyah. Satu hari, satu mud, satu cupak daripada makanan. Ini semuanya ada dalam Islam. Begitu juga doktor, oleh kerana sakit, doktor boleh melihat aurat. Tapi sekadar yang diizinkan oleh syarak. Kemudian yang ketiganya, sebab keringanan tu adalah kerana ikrah. Ikrah ni maksudnya paksaan. Yang contohnya macam saya sebut tadi lah. Ada kata seorang itu dipaksa untuk menuturkan kalimah kufur. Kalau dia tak sebutkan kalimah kufur, dia ini dianggap dia ini boleh dibunuh sebagai contoh. Dia dipaksa, dibenarkan dalam Islam untuk buat begitu sekadarnya. Yang keempatnya nisyan. Nisyan ni lupa. Contohnya kita berpuasa, termakan. Termakan. Bukan makan, termakan. Maksudnya dia lupa. Ketika mana dia ingat itu, dia kena teruskan berpuasanya. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut, Rufi'al qalamu an ummati. Diangkat pena daripada umat aku. Diangkat pena maksudnya malaikat tak tulis dosa pahala. Apabila berlaku 3 perkara. Yang pertama khata', mistake, kita salah, tersalah. Yang kedua nisyan, kita terlupa. Yang ketiganya wamas takrohu alaih, bila kita ini dipaksa. Ini 3 kaedah yang hadis ini sebut bahawa malaikat tak catat. Jadi kalau berlaku lupa, nasian, maka kita dalam puasa kita kena ni lah. Kemudian yang seterusnya, antara yang disebutkan juga sebab sesuatu ibadat itu diringankan kerana dipanggil umul balwa. Umul balwa ni kita ada belajar kaedah ni dalam bab najasah, bab najis. Contohnya kita nak datang masjid, jalan air terpercik sebagai contohnya. Itu najis, itu dimaafkan pada syarak. Begitu juga kita nak anak lelaki, anak perempuan nak belajar Quran.
Boleh, diharuskan dia memegang Quran tanpa wuduk. Tapi hari ini saya ingat benda ni tak timbul isu dah. Sebab apa? Sebab hari ini dah banyak Al-Quran ni, dia ada Al-Quran terjemahan. Ulama sebut kalau ada terjemahan itu dia bukan mushaf yang dipanggil mushaf Al-Quran sahaja, diharuskan. Tapi asasnya dari segi ulumul malwa, ulama fiqh sebut kalaulah anak itu nak belajar Al-Quran, dia boleh memegang Al-Quran tanpa wuduk. Tapi sebaiknya guru kena ajarlah wuduk. Sebab itu adalah lebih baik dan dapat pahala. Kemudian tuan-tuan, yang terakhirnya mungkin yang saya nak sebut sikit tentang apa jenis-jenis rukhsah. Kita sebut masyaqqah ini adalah satu benda yang dianggap sebagai kesulitan. Di sana ada rukhsah, kelonggaran, keringanan yang diberikan oleh Islam. Apa jenis-jenisnya? Yang pertama dipanggil rukhsah isqat, iaitu keringanan yang menggugurkan kewajipan. Yang menggugurkan kewajipan. Contohnya apa dia? Kita diwajibkan pergi haji. Tapi tak cukup syarat. Maksudnya kita tak mampu. Isti'ah tidak ada. Tidak mampu. Contohnya apa? Tidak mampu. Tabung haji pun tak boleh pergi melalui tabung haji. Nak pergi secara sendiri pun mahal. Sangat mahal. Itu dipanggil digugurkan kewajipan haji kepada kita. Itu ada benda yang diajar dalam Islam. Begitu juga orang perempuan yang ada haid, yang ada nifas sebagai contohnya, digugurkan kewajipan, tak perlu ganti. Digugurkan kewajipan mereka itu mereka itu daripada menunaikan solat. Itu adalah Islam dipanggil rukhsah yang menggugurkan. Yang kedua, rukhsah tangkhis, rukhsah yang mengurangkan. Yang mengurang ni macam qasar lah. Qasar solat yang 4 rakaat, Zuhur, Asar dengan Isyak 4 rakaat kita boleh jadikan 2. Maksudnya keringanan di aspek mengurangkan. Ataupun solat, tadi solat berdiri kan, itu penuh. Tapi mengurangkan macam mana? Mengurangkan bukan mengurangkan pahala. Maksudnya mengurangkan kita punya cara, kita kaedah kita nak solat, kita boleh solat duduk. Itu dipanggil mengurangkan. 2. Yang ketiga, rukhsah ibdal. Rukhsah ibdal ni maksudnya keringanan yang boleh diganti. Yang boleh diganti. Sebagai contohnya, satu ibadat diganti dengan ibadat yang lain, dengan kaedah yang lain. Contohnya ibadat wuduk, ibadat mandi diganti dengan tayamum. Contohnya kita tak boleh kena air nak wuduk, kita boleh tayamum. Kemudian kalau kita berlaku persubuhan suami isteri sebagai contohnya, kita kena mandi, dipanggil mandi wajib. Mandi wajib tak boleh macam mana? Takkan nak berguling atas tanah, kan? Tak boleh. Iaitu kena tayamum. Itu mudahnya ada dalam Islam. Kemudian rukhsah takhdim. Yang keempatnya rukhsah takhdim, iaitu rukhsah ataupun keringanan yang boleh didahulukan. Yang boleh didahulukan. Contohnya, kita berada di padang Arafah menunaikan haji. Kita boleh jamak. Kita boleh jamak di antara Zuhur dengan Asar. Di Arafah. Di Arafah tu maksudnya solat Zuhur lah kan. Lepas Zuhur tu mesti berada di Arafah. Kita boleh jamak dengan jamak Asar. Begitu juga dalam kes-kes lain. Contohnya, hari ini orang yang kerja kerajaan ni, salah satu kewajipan kita adalah bayar zakat. Dipanggil zakat mustafad. Zakat gaji dan pendapatan. Zakat ni, kaedahnya dia ada haul. Kalau kita belajarlah, syaratnya haul. Haul tu apa dia? Cukup setahun. Kalau kita bayar zakat 1 bulan Januari sebagai contohnya, 1 bulan Ramadan lah. Ambil dia kena bulan Qamariyah, bulan Islam. Setahun kemudiannya, 1 Ramadan kemudian baru kita bayar zakat semula. Itu kaedahnya. Tapi gaji dan pendapatan ni kita terima secara bulanan. Maka di sana, sebab itu setengah ulama kata haul untuk zakat musafat tak ada. Maksudnya apa dia? Maksudnya kita bayar itu, sepatutnya kita bayar akhir bulan. Zulkaidah sebagai contohnya. Sebagai contohnya lah. Tapi kita bayar awal, iaitu kita bayar setiap bulan. Sikit. Itu diharuskan dalam Islam. Sebab itulah kita ni, kalau orang yang bekerja ni, kita sebaiknya kita bayar zakat dengan potongan gaji. Potong tu dengan zakat, lembaga zakat Selangor. Dia ada skim barakah apa benda tu, dia ada jadual dah. Kita boleh tengok jadual dia sebagai contohnya, nak tengok kita ni ada anak berapa, ada isteri berapa, kira-kira kita kena bayar sebulan
RM100 sebagai contohnya. Potong siap-siap RM100 dengan lembaga zakat Selangor. Sebab apa? Sebab jangan pula kata, aku tak nak lah, aku nak tunggu ujung bulan 12 nanti. Itu maksudnya memberatkan kita nantilah. Sedangkan dalam Islam ini, dia ada keringanan untuk takhdim, iaitu mendahulukan bayar zakat sebelum sampainya haul. Begitu juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ni asasnya adalah zakat yang dibayar ketika mana kita berhari raya. Fitrah tu maksudnya fitri, itu maksudnya fitrah lah. Zakat fitrah itu dibayar pada hari fitri, ketika hari kita berhari raya. Tapi dalam kaedah Islam ni, kita diberi keinginan boleh bayar awal. 1 Ramadan ni boleh bayar dah. Diharuskan. Cumanya wajibnya kita lakukan, kalau tak buat berdosa sampai kita. Jangan bagi habis waktu yang wajib pada pagi raya tu lah. Maksudnya kita boleh bayar awal. Dan bayar awal ni lebih baik dari segi kaedah zaman sekarang. Sebab kita ni orang lupa. Kemudian di masjid ada amir ni dia pun ada jadual dia. Jangan kita pergi kejar ni hari pagi raya, susah dia. Jadi sebaiknya itu dipanggil rusuh yang mendahulukan. Ada rusuh yang terakhir, iaitu rusuh boleh melewatkan. Contohnya kita melakukan jamak takhir kalau kita tak buat. Contohnya kita berada di Muzdalifah. Muzdalifah ni perjalanan yang kita akan sampai lewat tengah malam. Jadi boleh kita ketika itu kita buat jamak takhir, di mana maghrib itu dibawa kepada isyak. Itu dibenarkan dalam Islam. Ini yang disebut keringanan. Begitu juga puasa kepada orang yang orang haid, kan? Sebagai contohnya puasa. Puasa dia kena ganti. Dia kena ganti. Ganti bila? Contohnya kewajipannya pada bulan Ramadan. Dia boleh ganti pada bulan Syawal. Maksudnya ditakhirkan, dilewatkan. Jadi sekarang ni kalau orang perempuan sebagai contohnya, sebaiknya dia ganti pada bulan Syawal lah. Jangan tangguh pada bulan Rejab. Hari ni ramai di kalangan, ini ada satu kefahaman bahawa dia tahu Rejab ni banyak amalan juga. Antaranya yang digalakkan Syaban juga sama, puasa. Jadi dia tunggu Syaban, tunggu Rejab, Syaban nanti. Dia tak tahu dia mati bila. Sepatutnya gantilah pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal ni. Dan ulama kita pun dah ada fatwa, kalau kita mampu, kita asingkan puasa 6 dengan yang dipanggilkan sebagai puasa wajib ganti tu. Kalau tak mampu, kita boleh niat. Puasa 6 tu dengan kita niat puasa ganti. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini dipanggil rusuh yang dilewatkan. Ada dalam bulan ketika mana banjir ataupun bencana alam, ada perbahasan tentang melewatkan sembahyang. Ini ada kitab fiqh sebenarnya, iaitu melewatkan solat bagi petugas-petugas. Ini ada dalam kaedah yang dibenarkan. Itu semua kita akan bincang kemudian lah. Kemudian antara rusuh juga rusuh yang mudarat. Contohnya kita sebut tadi lah, makan bangkai tanpa disembelih lah, makan makanan yang haram, minum arak, anda kata boleh menjadikan nyawa. Dan yang antara yang terakhirnya adalah rusuh takhir, rusuh yang boleh mengubah kaedah. Sebagai contohnya solat. Kita solat ni macam biasa kan, solat. Tapi dalam musim perang, dan kitab fiqh ada dipanggil solat khauf, solat qital, solat takut ataupun solat dalam medan perang. Solat medan perang lain. Mungkin masjid boleh, surau boleh hancur. Macam mana kaedah perang. Walaupun zaman sekarang ni tak berlaku perang, boleh aja cara supaya kita ni ada knowledge, ada pengetahuan bagaimana nak solat khauf. Takbir jemaah saf depan pergi depan, yang belakang ni pergi belakang, kemudian bertukar pula. Itu dipanggil mengubah kaedah. Tapi syaratnya kalau macam biasa tak boleh ubahlah. Maksudnya kita sihat elok dalam keadaan masa yang bukan berlaku perang, tak bolehlah buat kaedah solat khauf ni. Dia ada waktunya, dia ada ketikanya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ini yang disebutkan sebagai jenis-jenis rusuh. Dan rusuh ini ada yang wajib. Hukumnya juga berbeza. Rusuh wajib, contohnya darurat tadi. Tak makan, meninggal dunia, mati. Wajib makan, wajib. Satu. Yang kedua ada rusuh yang sunat. Rusuh sunat macam khosar tadilah. Macam kita berpuasa kepada orang yang sakit, dia kena bayar fidyah. Ini dibagi sunat.
ataupun sunnah, boleh. Sebab itu saya sebut tadi, kalau kita nak qasar, kita nak pendekkan solat yang 4 jadi 2, dalam kita bermusafir, lebih baik afdalnya kita qasar, bukan solat secara tamam. Tapi kalau boleh berjemaah lah. Ni agak menyedihkan kalau kita pergi ke RNR kan, kita pergi musafir, kita singgah di RNR mana-mana. Yang saya duk tengok tu, kebanyakan kita ni tak boleh cari seorang imam yang boleh jadi imam. Masing-masing musafir semua ni. Tak boleh seorang jadi imam yang boleh solat jemaah. Yang berlaku apa dia? Seorang solat sini, seorang solat sini. Habis satu surau tu, RNR tu sembahyang sendiri belakang. Ini sebenarnya satu kesilapan. Tak seharusnya berlaku. Sebab ramai masing-masing dan niatnya musafir. Sepatutnya masing-masing lantiklah seorang jadi imam. Walaupun imam itu adalah imam yang semuanya musafir. Kemudian ada yang dianggap sebagai harus. Harus ni banyaklah. Satu benda yang ada kaedah Islam ini untuk memudahkan dipanggil harus. Contohnya dalam Islam ni, muamalah Islam ni ada akad. Antaranya akad salam. Akad salam ni maksud apa? Akad salam ni maksudnya akad pesanan, order. Contohnya kita bayar duit dulu, kita dapat barang kemudian. Itu dipanggil order. Bai'us salam. Macam kita beli barang guna katalog kan, kita tanda, saya nak beli ni, saya nak beli sini, ni duit saya. Itu akad digunakan adalah akad salam. Dibenarkan dalam Islam. Begitu juga akad ijarah, akad sewa. Oleh kerana kita ni perlukan manfaat barang tu, tapi kita tidak memiliki barang tu. Contohnya apa dia? Contohnya kereta. Kita tak ada kereta, tapi kita nak manfaat kereta, iaitu kita boleh bawa kita pergi tempat lain. Maka di sana akad ataupun kontrak yang digunakan, yang diharuskan, yang kita panggil sebagai rukhsah ini, harus ini adalah akad ijarah, sewaan sebagai contohnya. Kemudian ada juga dari segi mazhab Syafi'i ada rukhsah yang khilaful aula. Khilaful aula ni maksudnya kalau kita dianjurkan, kalau kita bertembung satu benda itu, kita berbeza adalah lebih baik. Sebagai contohnya lafaz kufur tadi, kalau kita tak ucap, kita akan mati. Itu dipanggil khilaful aula. Ataupun ketika mana kita ini musafir, yang disebutkan tadi dengan qasar dan seumpamanya, ini kita boleh lakukan lebih baik khilaful aula, melakukan qasar daripada kita ini melakukan tamam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa setakat itu yang boleh saya sampaikan dalam tajuk berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam itu memudahkan dan juga dan bukannya untuk menyusahkan. Jadi kesimpulannya tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertamanya Islam itu mudah dan bukan menyusahkan berdasarkan pada dalil-dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya kita sebutkan tadi, kesulitan itu dia punya jenis-jenisnya. Ada yang biasa, yang tidak ada sebarang keringanan. Kemudian ada yang anggap luar biasa ataupun masyaqqah yang besar, yang di sana kita ini andai kata tidak tertanggung, di sana ada keringanan. Dua. Yang ketiganya kita dah sebut juga, di sana ada sebab-sebab keringanan. Antaranya sakit, antaranya musafir, antaranya dipaksa, antaranya lupa. Dan di sana juga dia dari segi kewajipan Islam ni, dia tidak meliputi orang-orang yang dipanggil ghair mukallaf, yang bukan mukallaf. Contohnya ada satu hadis sebut apa? Rufi'al qalamu anis salasin. Diangkat pena tidak dituliskan dosa pahala daripada 3 golongan. Yang pertama siapa? Yang pertama anil sobi, daripada kanak-kanak, hatta yabligh ataupun hatta yahtalim, sehingga dia balik. Satu. Yang keduanya wa anil majnuni, daripada orang gila, hatta yafid ataupun hatta yastaqid, daripada orang gila daripada orang gila sehingga yaqil, sehingga dia ini berakal. Wa anil naimi, daripada orang yang tidur sehinggalah yastaqid, hingga dia bangun. Maksudnya orang yang tidur, kanak-kanak, orang gila, dia ni bukan mukallaf ataupun bukan dipertanggungjawabkan ketika mana nak melakukan sesuatu ibadat. Tidak ditulis. Kalau kita ini tidur sebagai contohnya, terlepas waktu solat,
Itu diberi, tidak diberikan dosa ke atasnya, tapi dia kena wajib qada yang disebutkan. Macam lelaki, macam perempuan lah. Di sana ada benda-benda yang dia tak boleh buat seperti benda lelaki. Contohnya bukan tak boleh buat, afdal dia tak buat. Sebagai contohnya solat Jumaat ataupun berjihad. Di sana ada kewajipan kepada lelaki saja, perempuan lelaki tak boleh, perempuan boleh. Contohnya memakai sutra, contohnya memakai perhiasan emas. Itu semua dibenarkan kepada perempuan, lelaki pula tak boleh. Ini semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya yang kita sebutkan tadi, masyaqqah itu ataupun rukhsah itu dia punya jenis-jenisnya yang disebutkan. Ada yang mengurang, ada yang menggugurkan kewajipan, ada yang boleh diganti dengan ibadat lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman yang baik dalam kita memahami bahawa Islam itu mudah, bukan Islam itu menyusahkan. Tuan-tuan muslimin muslimat, pemaaf atas barang kekurangan, kesilapan. Setakat itu sahaja. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan tawabin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wal azim sultani. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.